5 baru awak jumpa ya. Maksudnya masa awak tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 tu tak jumpa pun matriks. Maksudnya benda baru bagi awak. Mungkin awak tertanya-tanya apa itu matriks. Okey, matriks ni digunakan dalam bidang matematik untuk mewakili dan menyelesaikan masalah algebra, statistik dan geometri dalam kehidupan harian. Apa itu overview untuk matrix. Dia macam biasanya dia melibatkan jadual tau, data-data yang disusun dalam bentuk lajur dan baris. Okey, cikgu terus masuklah apa yang cikgu nak ajar hari ini. Kalau awak lihat di sini, untuk hari ini kita akan belajar 3 perkara berkaitan matrix ni, 3 perkara. Yang pertama kita akan belajar cara kita nak wakilkan matrix. Kedua belajar perings. Dan yang ketiga kita akan belajar matrik. Apa itu matrik? Sama. Okey, kita lihat yang pertama macam mana kita nak mewakilkan matriks. Okey, ini adalah contoh dalam buku teks. Wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. Maksudnya dalam satu jadual, biasanya dalam jadual lah ya, kita akan boleh tukarkan nilai dalam jadual tersebut dalam bentuk matriks. So cara kita nak wakilkan dalam bentuk matriks adalah, okey, untuk A, okey, contoh A cikgu buat kat sini Okey, untuk buat matriks, awak hanya ambil mengikut lajur dan baris saja ada dalam jadual. Okey, kita akan mula dengan buka kurungan. Okay, lepas tu data yang pertama 170. Data yang kedua awak jarakkan sedikit plus 100. Data yang ketiga 2000 dan data yang keempat 180. Inilah yang kita panggil sebagai bentuk matriks. Maksudnya semua data akan dimasukkan dalam satu kurungan. Kadang-kadang kurungan tu besar, kecil bergantung kepada bilangan unsur yang ada di dalamnya. Dalam ni kita panggil sebagai unsur. Okey. Dan dalam ini kita akan tahulah, maksudnya dalam matriks ini dia ada satu baris. Ni baris satu. Dan ada, ini adalah lajur kita panggil ni lajur. Maksudnya ini adalah lajur 1, lajur 2, lajur 3, lajur 4. Okey, kita pergi yang kedua, B. Okey, untuk soalan B, susun dia seperti biasa walaupun dia ada, awak akan buatlah seperti biasa. Satu kurungan yang besar dan tulis 13, 5, 1, 10, 2, 4, 8, 9. Lepas tu tutup. Ini adalah satu matriks. Okey, matriks ini mempunyai ini kita panggil sebagai baris ni. Baris 1, baris 2, baris 3 ni. Ini baris. Okay. Baris 1, baris 2 dan baris 3. Lajur juga 1, lajur 2, lajur 3. Okay, faham setakat ni? Okey, kita pergi untuk C. Dalam ujian 1, Samad telah mendapat 76 markah untuk bahasa Melayu, 82 markah untuk matematik dan 72 markah untuk sejarah. 8 markah untuk matematik dan 70 markah untuk sejarah. Okey, kalau dia bagi dalam bentuk yang tidak mempunyai jadual, data ini berterabur, jadi awak kena susun dululah dalam bentuk jadual. Awak nak susun macam mana yang menyenangkan awak, terpulang pada awak. Maksudnya kalau awak nak letak nama dekat bahagian tepi, so namalah yang awak susun. Tapi kalau awak nak letak nama tu tak bagi, maksudnya dekat tepi ni awak nak letak nama kan. Mungkin nak boleh letak Ahmad dengan Hamid. Ataupun kalau kat tepi ni awak nak letak subjek, kita letaklah kat sini BM. Ini BM, ini matematik, sejarah. Mana-mana je. Jadi cikgu akan buat, mungkin nak buat ini Samad. Okey. Okay, lepas tu ini adalah Hamid. Okay. Ada 2 orang sahaja.
Lepas tu mungkin ini awak akan buat BM. Okey, ini adalah Mac dan ini adalah sejarah. Jadi kita akan lengkapkan jadual. Lepas tu baru kita akan tukar dalam bentuk matrix. Okey, Mat telah mendapat 76 markah untuk BM. Maksudnya ini adalah 76, 82 untuk matematik dan 72 untuk sejarah. Okey, begitu juga dengan Hamid. Hamid pula mendapat 80 markah untuk BM. Ini adalah 80, 88 untuk matematik dan 70 untuk sejarah. So daripada sini barulah kita akan tukar dalam bentuk matrix. Jadual ini bukan matrix lagi ya. So jawapan untuk matrix yang adalah kita akan dapat 76, 80, 72. Semuanya mesti berjarak ya. 80. Matrix ini ada berapa baris, ada berapa lajur ni? Alamsi. 3. Siapa boleh jawab? Ada berapa baris? Okey, baris ada berapa? 3. Baris 3. Ini baris 1. Sekejap Igu. 2 Igu. Ini baris 2. Baris ada 2. Laju. Lah yang tegak. Laju ada berapa? Laju ada berapa? Ada 3. Laju ada 2 ke 3? 3. Ya, tu 3. ada 3. Sekejap ya nak tukar. Laju adalah yang ni. Ini adalah laju. Laju 1, laju 2 dan laju 3. Tapi matrix kalau dia tak minta awak buat laju, awak hanya senarai dalam bentuk kurungan ini pun kira dah memadai lah untuk menjawab soalan. Okey, boleh faham cara kita nak wakilkan dalam matrix? Okey, kita tengok contoh-contoh yang mudah-mudah dulu. Okey, contohnya latihkan diri 2.1a. Suatu pameran teknologi muda alih generasi kelima 5G telah dikunjungi oleh 853,180 dewasa dan 2,011 orang warga emas. Wakilkan maklumat tersebut dalam bentuk matrix. Okey, kalau macam ni awak sama ada, awak terus buat 857 3180. Jarakkan sedikit 211. 21 dah lebih dah. So ini je lah. Awak boleh buat macam ni. Ataupun nak buat menegak pun boleh. Boleh buat ini salah satu option. Kalau option yang lain awak boleh je buat seperti ini. Maksudnya 8021 ini pun boleh. Mana-mana je. Okey. Untuk nombor 2 ni pun samalah cikgu rasa dalam kurungan. Tulis kat sini. Itu saja cara kita nak mewakilkan maklumat. Sekejap lagi, selepas kelas berakhir, tolong buat dalam modul berkenaan ini. Modul ni. Ada latihan dalam modul ni. Nombor 1, nanti awak jawab lah nombor 1 ni. Ni nombor 1 nanti tolong jawab A dengan B. Okey, cikgu nak teruskan pergi perkara yang kedua kita nak pelajari ni, iaitu faham perkara pertama? Cikgu rasa boleh kan? Okey, kita nak pergi kepada yang kedua iaitu peringkat matrix. Apa dia? Bolehlah cikgu, faham sikit. Okey, kita masuk peringkat matrix. Okey, kita pergi perkara kedua. Yang tadi cara nak tukar dalam data dalam bentuk matrix. Yang kedua adalah peringkat matrix. Apa itu peringkat matrix? Okey, kita akan lihat. Peringkat matrix ni adalah awak kena tahu baris dengan laju. Maksudnya awak kena tahu baris, laju. Seperti mana yang cikgu tunjukkan tadi, cikgu dah beri sedikit pendedahan pada awak. Okey, kita lihat dulu matrix P. Okey, matrix ada baris dia ada berapa baris? 4. Kita nak tahu baris dengan laju je ni. Baris. Ni matrix dia. Oh, matrix.
Baris Satu. ada? Satu. Satu kot. Ya, satu. Laju ada? Laju dia. Ada Tiga. satu. Entah. Tiga. Laju yang next? 1, 2, 3. So ada 3. Okey, matriks yang kedua Q. Q ni baris dia berapa? Baris Dua. ada 1, 2. Dua. Okey, 2. Laju ada? Satu. Laju Dua. Satu. Satu. ada 1. Satu. R ni, okey, baris dia ada berapa R? R. Empat. Empat. Okey, ada 4. Laju dia? 4. Empat. Empat. Ya, juga 4. Okey, sebenarnya untuk menentukan baris dengan peringkat matriks ni, peringkat dia adalah gabungan antara baris dengan laju. Maksudnya kalau kita nak jawab soalan ni, okey, matriks P, peringkat dia, matriks P matriks P, kita dah tahu baris dia adalah 1, laju dia adalah 3. So, untuk peringkat dia adalah 1, kita tulis peringkat. Okay. Sama dengan 1 darab 3. Dia baris darab dengan laju. So 1 darab dengan 3. Dia akan, maksudnya peringkat ni adalah baris darab dengan laju. Tapi dia bukannya tulis hasil darab 1 darab 3 sama dengan 3 tau. Tulis dalam bentuk hasil darab seperti ini sahaja. Jadi kalau untuk B, masih lagi A untuk Q Q. Okey, untuk Q, baris dia ada 2, laju ada 1. Jadi peringkat untuk matriks Q adalah berapa? 2? 2 darab 1. 2 darab 1. Ya, okey. Untuk R. R peringkat dia? 4. 4 darab 4. 4. Ni R. Empat. Ni R. Ya, 4 darab 4 tu. Ya, 4 panggil sebagai matriks. Ya. Dia bukannya awak dapat 4 darab 4 sama dengan 16, bukan. Peringkat dinyatakan dalam bentuk hasil darab seperti ini je. Jangan pula pandai-pandai awak pergi cari nilai dia ya. Okey, itu saja jawapan dia. Senang tak nak belajar hari ni? Okey, yang kedua B. Senang. Okey, kita lihat. Senang kan? Okey, kita lihat B. Okey, A dah settle. Okey, kita pergi untuk B. B dia tanya sekarang. Pertama dan laju ketiga. Baris pertama, laju ketiga. Okey, saya tunjuk kat sini sebab itu dah berconteng. Okey, ini adalah matriks P. Okey, ini matriks P kan? Dia kata baris pertama, laju ketiga. So baris 1 adalah yang ni. Ini baris 1 memang dia ada satu baris je kan? Laju yang ketiga, ni laju 1, laju 2, ni 1, 2, hijau yang ketiga. So jawapan dia adalah 9. So dia akan tulis dalam bentuk macam ni lah. Maksudnya 1 ni adalah baris, 3 ni adalah laju. Maksudnya B 1. Okay, boleh Okey, kita pergi yang kedua. Yang kedua untuk B. Okey, dia baris kedua dan laju pertama matriks Q. Dan dia buat 1, 2, 1. Berikut baris kedua, laju yang pertama. Okey, ini baris 1. Ini baris kedua. Ini laju yang pertama. Jawapan dia adalah baris kedua, laju pertama adalah jawapan dia. Boleh nampak lah.
Di sini ya, okay, sekejap kita. Ini 4, ini 5 kan. Okey, dia kata baris kedua. Ni baris kedua. Lajur pertama ni. So yang bersilang kedua-duanya adalah 5. That's why jawapan dia adalah 5. Okey, kalau awak masih belum clear, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga pula telah diberi baris ketiga, 2 baris ketiga. So ini jawapan dia baris ketiga. Lajur keempat. Lajur keempat. Okey, ini lajur 1, lajur 2, lajur 3. Dia adalah 1. Jadi awak akan tulislah kat bawah ni. 1. Boleh ke atau perlu contoh lagi tak? Boleh faham atau perlu contoh yang lain? Boleh faham cikgu? Boleh. Kalau cikgu nak bagi contoh Boleh. lain pun boleh. Okey, kita cuba sedikit yang lain. Okey, dalam buku teks ni ada banyak. Kita tengok latihan dalam buku teks je. Kalau latihan dalam modul, cikgu terus bincang, nanti awak ada tempat nak buat latihan pula. Okey, ini yang cikgu cerita tadi dia akan tulis macam ni lah. Ialah nama matriks, ini adalah baris keberapa, ini adalah lajur yang keberapa. Okey, kita lihat ni. Latihan kendiri 2.1b. Okey, tentukan peringkat bagi matriks berikut. Okey, 1A. Siapa boleh jawab ni kat sini? Vera, berapa jawapan A? Peringkat. Berapa darab berapa? Entahlah cikgu. 1 Ya? darab 2. 1 darab 2. Bagus. Siapa yang jawab ni, Patrisha Ya cikgu. Okey, 2. Okey, bagus. Okey, yang kedua. Cuba awak tengok yang kedua sekarang. Berapa peringkat dia? Ada berapa 2 baris? darab 1. 2 darab 1. Ya, 2 darab 1. Okey, C? 3 darab C berapa 3 peringkat? 3 darab 3. 3 darab 3. 3 darab 3 3 darab 3 dan D? 2 darab 2 3 darab 3. 2 darab 3. Dia macam ni tau, kalau sebenarnya ada satu petua untuk awak ingat dengan senang antara baris dengan lajur. Dia, okey cikgu tunjuk dia macam ni. Okey, awak buat bulat. Okey, letak satu garis. So dia akan berbentuk B, betul tak? B. So of course ini adalah baris. Supaya awak tak pelang mana baris mana lajur. Jadi baris. Kalau awak buat macam ni, awak letak garis, dia akan jadi L. So dia adalah lajur. L lajur. Okey, ingat ini adalah lajur dan ini adalah baris. Ni berbentuk B baris. Ini berbentuk, garis ni berbentuk L. So dia akan jadi lajur. Okey, boleh Sebab kalau kita nak tentukan peringkat, awak memang kena ingat lah. Dan kena faham yang mana baris, yang mana lajur. Okey, yang kedua, kita lihat nombor 2. Untuk sekat matriks berikut, tentukan peringkat matriks. Okey, kita mula dengan matriks A. Okey, peringkat berapa? Matriks 3 A. darab 2. Yes, 3 dan okey, unsur pada baris kedua dan lajur kedua. Baris kedua, ini baris pertama, baris kedua. Patutnya cikgu tak payah -6. circle awak jadi macam nampak penuh pula. Okey. Kosong. Okey, dia nak lajur kedua pertama. Kosong. Ini baris kedua. Lajur Potong ni itu. lajur pertama, ini lajur kedua. Ya, so jawapan
dia ya, kosong. Bagus. Okey. Unsur pada baris ketiga dan laju pertama. Okey. 9. Baris ketiga. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Okey. Mana jawapan dia? 9. Okey, awak laju pertama. Ya, jawapan dia adalah 9. Ada yang tak faham tak macam mana dapat 9? Okey, ini adalah 9. Betul jawapan dia 9. Okey, kita lihat untuk soalan B. Yang pertama adalah peringkat. Okey, berapa peringkat dia? 3, berapa 3, peringkat 3 matrik? 3. Yes, 3 darab 3. Okey, soalan yang pertama, unsur pada baris kedua dan laju kedua. Berapa? 16. Okey, 16. Okey, dan yang ketiga, soalan dia 9. 9. iaitu 9. unsur pada baris ketiga dan laju pertama. 9. Okey, 9. Senang ke? Okey, kita lihat lagi. Nombor 3, diberi matriks F. Tentukan peringkat matriks F, kemudian kenal pasti unsur F13. Okey, F13. Okey, apa jawapan dia? 13 bermaksud satu ni apa? Baris laju? Baris 1. Satu baris ke laju? Baris. Baris satu. Maksudnya Baris. tengok dalam satu ni je. Baris 1. Okey, 3. Laju. 3. Okey, so jawab apa? 2. 1, 3. 2. 2. 2. Yes, 2. Bagus. Okey, 2. F22 berapa? 3. 3. 3. 3. Yes. 3. Bagus. Okey, F11. 7. 8. 8. 8. Negatif 8. 8. Oh, negatif 8. Negatif Negatif 8. Negatif 8. Yes. Negatif 8. Okey, kita lihat yang nombor 4. Diberi matriks B. Hitung nilai B12 tambah 21. Okey, jadi kita kena cari dulu 12 tu apa? Okey, 12. Negatif Negatif 16. 16. 12. Negatif 20. 16. Yes, Negatif negatif 16. dengan B21. 2. 20. 10. 20. 20. Negatif 16 tambah 20 kita akan dapat berapa jawapan dia? 4. 4. Positif. Yes. Positif ke negatif? 4. Positif. Positif. Yes, positif. Okey, bagus. Okey, sekarang kita akan pergi bahagian yang ketiga untuk matriks. Bahagian pertama awak dah okey, bahagian kedua dah okey yang kita nak belajar. Kita pergi bahagian yang ketiga kita nak belajar hari ini iaitu matriks sama. Apa itu matriks sama? Matriks sama ni jika kedua-dua matriks mempunyai tingkat yang sama dan unsur sepadannya sama. Maksudnya unsur sepadan dia sama, peringkat pun sama. Ada dua perkara awak kena tentukan. Okey, awak lihat contoh 4. Okey, tentukan sama ada setiap pasangan matrik berikut adalah sama. Jadi kita tengok dulu peringkat. Okey, untuk dengan B, peringkat dia yang ni adalah 2. Yang ni juga adalah 2 darab 2. Itu peringkat dia sama. Okey, sekarang kita unsur yang sepadan. Ni kalau A11 2, ini pun B11 juga adalah 2. Ni 11 11 1 1 3 3. Lah yang kita panggil sebagai matrik sama. Okey, C dengan D sama tak? Soalan D. Adakah peringkat dia sama? Okey, peringkat yang pertama ni adalah 1 dan 1. 2. Peringkat yang D ni berapa? 1 Dua. darab 1. Darab 2. 2. 2 darab 1. So, Ya. C ni sama tak dengan D? Tak. Sama ke tak sama? Tak. Ya, sama. Awak buat sama dan letak slash untuk menunjukkan tidak sama. Okey, untuk soalan C. E dengan F ni sama ke tak? 3. Sama. Sama. Ini 8. Okey, peringkat dia ini
Ini 2 darab 2 sama peringkat. Okey, tapi kita lihat unsur. Adakah unsur dia sama? Ini 8, sini 8. Ini 3, ini negatif 7. Ini negatif 7, 3, 0, 0. Ada 2 unsur tidak sama kan? 3 dengan negatif 7 tak sama, negatif 7 dengan 3 juga tidak sama. So, boleh faham Maksudnya peringkat mesti sama, unsurnya sepadan mesti sama. Okey, kita lihat D. Okey, D. Peringkat untuk matriks G. Berapa Mus peringkat dia? Berapa peringkat G? 3, 2. 2 kali 3. 3 darab 2. 3 darab 2. Okey. Yes, 3 darab 2. Okey, matriks 3 darab 2 juga. matriks Azri. Dah 3 darab 2. Okey, so peringkat dia settle. Sekarang kita nak lihat unsur. Kita nak tentukan G ni sama ke tidak dengan H. So, 0,5 dengan 1/2 sama tak? Sama. Sama ke tak sama? Sama. Sama dengan negatif 2 juga. Sama. 6 sama. 0,8 dengan 4/5 sama tak? Sama. Sama. Okay. 1 sama, 12 sama. That's why kita boleh tulis G sama dengan H. Okey, dah settle pasal matrik sama. Okey, kita nak masuk yang terakhir masih lagi berkenaan dengan matrik sama. Awak lihat contoh 5. Diberi bahawa matriks P. Okey, ini adalah matriks P dan ini adalah matriks Q. Tentukan nilai X dan Y dan nilai Z jika P sama dengan Q. Jadi kita boleh samakan mengikut kedudukan dia. Kedudukan unsur. Maksudnya unsur 1, 1 ni akan sama dengan unsur 1, 1 dekat Q. Jadi berapakah nilai X? Jadi dia dah tulis kat sini X sama dengan 5. Maksudnya kalau sebarang matriks dia declare sebagai sama, ambil direct dengan bandingkan sahaja mengikut kedudukan setara. Okey, so ini 0, 0 juga. Sekarang kita nak cari Y. 7 ni, 7. Awak samakan dengan Y tambah 2. Okay, so untuk dapat Y, awak pindahkanlah. 1 ni pindah sini, ini adalah positif, pindah dia jadi negatif. Jadi 7 tolak 1 kita akan dapat 6. So Y sama 6. Okey, dan yang terakhir kita nak dapat nilai so settle dan perlu kita cikgu tunjuk contoh yang lain lagi? Atau sudah faham? Cikgu tunjuk contoh yang 5 lagi cikgu. Okey, kita cuba latihkan diri Okey, latihkan diri 2.1C, tentukan sama ada setiap pasangan matriks berikut adalah sama. Okey, yang ni okeylah kot senang. Awak tengok nombor 2 terus. Okey, diberi P Q. Kita nilai X, Y dan nilai Z. Okey, sekarang kita nak cari X. Kita nak cari Y dan nak cari Z. Okey, berapakah nilai X? Okey, banding. X ini 1, 1 kan? So dekat P 1, 1 adalah 6. Jadi X sama dengan 6. Settle lah X. Okey, sekarang kita nak cari Y. Y berapa? Y berapa? 2. Tak, 3. Yes. 3. Kamarul. Y sama dengan? 2. Y 3. Awak tengok ni Y sama dengan? 2. 2. Awak tengok ni. Okay. Ini kedudukan 2-2 kan? Ini pun kedudukan 2-2. So jawapan dia adalah 2. Okey, yang terakhir Zek. Faham?
Okey, awak tengok. Kalau kita nak cari Z, awak kena ambil ini kedudukan 1 kan. So dekat Q pun awak kena cari 3, 1 juga. Tapi yang pengiraan untuk dapat Z, dia akan dapat 2Z tolak 3 sama dengan negatif 2. Faham cikgu ambil ni dengan ni? Okey, kita nak kira Z. 2Z ini awak tinggalkan 3. Negatif 2, negatif 3 ni kita pindah, dia akan jadi 3. Okey, so okey, kita nak kandu 2 dengan Z ini adalah darab, awak pindah dia akan jadi bahagi. So Z sama dengan 1. Kita nak cari nilai X, Y, Z. Awak rasa-rasa berapa nilai X? Okey, 10 ni sama berapa? 10 sama dengan berapa? 10. Ni, ini 1, 1. So dekat Q 1, 1 adalah 5 X. Okey, so X sama dengan 10 per 5. 10 bahagi 5 kita akan dapat 2. Dia sama dengan 2. Awak bolehlah letak kiri kanan, tak kisah mana-mana je. Yang penting awak jawapan dia kita tak dapatlah X sama dengan 2. Okey, ini memang dia dah buat negatif 1 dengan negatif 1, memang tak payah buat apa-apa. Yang penting kita nak cari nilai X, Y dan Z. Kita nak cari Y pula. Untuk cari Y, kita dah tahu. Sekejap cikgu tukar. Okey, untuk Y, 6Y tambah 5 ni sama dengan 2Y tolak 9. So awak still kena buat dalam bentuk persamaan sajalah. 6Y tambah 5 sama dengan 2Y tolak 9. Okey, 6Y, 2Y ni awak pindah akan jadi negatif 2Y. Negatif 9 ni awak kekal, 5 ni pindah dia akan 5. 6Y tolak 2Y akan dapat 4Y. Negatif 9, Negatif 14. negatif Y sama dengan negatif 14. Okey, per dengan 4. So kalau awak tukar dalam kalkulator dengan berapa? Kalau awak nak guna dalam bentuk pecahan, kita akan dapat negatif 7 per 2. Ataupun kalau dalam bentuk nombor perpuluhan, kita akan dapat berapa? Negatif 3.5. 5. Okay. Ya, bagus. Okay, kita nak selesaikan yang terakhir, kita nak cari nilai Z. Okay, macam mana kita nak cari nilai Z ni? Z berada di sini, jadi kita akan guna dua-dua ni. Kita dapat 3Z4 samakan dengan apa? Samakan dengan dua-dua yang dekat Q ni iaitu negatif 4X. Okey, tadi kita dah kira X tadi adalah 2. Ni X ni adalah ganti negatif 4. X ini adalah 2. Jadi kita akan dapat negatif 4 darab 2 negatif 8. Okey, 3Z awak kekal di sini. 4 ni kita pindah dia akan jadi positif ke negatif? Negatif. Negatif 4. Dan tolak 4 kita akan dapat negatif 12. Pindah dia akan jadi apa ni? 3. Dia akan jadi bahagi. Negatif 12 bahagi 3 kita akan negatif negatif 4. Okey, itu saja. Boleh faham tak setakat ni? Boleh go. Dengan kata lain, awak mesti bandingkan kedudukan yang setara. Itu saja. So 3 perkara yang kita belajar hari ni, cikgu harap awak faham. Tapi kalau tak faham, awak boleh ulang balik lah.
rakaman yang cikgu share kemudian. Kerja rumah semua Faham. dalam modul nombor 1 sampai nombor 5. Boleh? Maksudnya modul muka surat 10 dan 11 nombor 1 sampai nombor 5. Boleh?